Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua anak murid cikgu yang cikgu sayangi. Okey, so hari ini kita akan sambung subjek pembuatan roti tingkatan 2 masih lagi di bawah tajuk amalan keselamatan, kesihatan dan kebersihan. Okey, nak bagi mudah ingat, kita ingat sekarang ni kita masih lagi belajar tentang amalan 3K. Okey, keselamatan, kesihatan dan juga kebersihan. Tiga-tiga pun penting. Tak kisah sebenarnya nak sebut yang mana satu dulu. Tiga-tiga tu adalah penting. Okey. So amalan 3K masih lagi kita nak mengenal pasti keperluan amalan keselamatan, kesihatan dan juga kebersihan. Okey. Kita nak kenal pasti apa dia keperluan untuk amalan 3K. Dan sebelum ni kita dah belajar kenapa perlu kita belajar tentang amalan 3K ni, dan kita dah tengok ada 7 badan ataupun ada akta juga yang melindungi pekerja, okey, terutamanya dalam aspek-aspek keselamatan, kesihatan dan juga kebersihan. Okey, so ini adalah ketujuh badan berkanun, NGO dan swasta yang terlibat dalam amalan 3K. Okey, so hari ni kita akan tengok satu persatu secara ringkas ketujuh-tujuhnya. So kita pergi pada yang pertama dulu, OSHA ataupun Occupational Safety Health Administration ataupun pentadbiran keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Okey, panjang nama dia tapi kita panggil OSHA saja. So misi OSHA ni ada satu dunia dan di Malaysia pun kita ada OSHA Malaysia. Misinya adalah nak memastikan keadaan selamat dan sihat bekerja untuk pekerja lelaki dan perempuan dengan menetapkan dan menguatkuasakan standard. Okay? So dia nak memastikan semua pekerja tu sihat dan selamat dengan menguatkuasakan standard, okay? Ataupun piawai. Dan piawaian OSHA ni adalah satu cara di mana majikan akan terangkan kaedah-kaedah yang ada untuk melindungi pekerjanya daripada bahaya. Okay? So kita nak majikan tu nak pekerjanya selamat, so dia akan adakan satu kaedah macam mana nak melindungi pekerjanya daripada segala bahaya. Okay? Dan kemudian kita pergi kepada badan yang kedua, kita ada operasi bomba dan penyelamat. So yang ini mesti anak murid semua dah biasa dengar dan biasa nampak. Okay, kita ada bomba. So bomba fungsinya adalah memadam, mencegah dan mengawal kebakaran. Ini kita tahu kan. Bila kita sebut bomba je kita tahu dah dia mesti ada kaitan dengan kebakaran. Dan ini adalah salah satu aspek keselamatan. Okay? Dan kemudian melindungi nyawa dan harta benda semasa kebakaran. Menentukan adanya jalan keluar kebakaran, penyelenggaraan dan pengawal seliaan yang sempurna. So, bila masa kebakaran tu sebenarnya kita dah tentukan kalau berlaku kebakaran, mana jalan keluar yang selamat. Okay? Dan juga menjalankan penyiasatan tentang kebakaran. Okay, kebakaran ni dia boleh berlaku disebabkan pelbagai punca. Kadang-kadang sebab khianat pun ada. Jadi bomba salah satu tugasnya adalah akan menyiasat kenapa, bagaimana kebakaran itu boleh berlaku dan melaksanakan khidmat kemanusiaan semasa bencana banjir ke tanah runtuh, bomba pun akan tolong. So ini adalah antara fungsi-fungsi bomba. Ada banyak sebenarnya. Mungkin anak murid pernah tengok kan, bomba tolong selamatkan kucing ataupun tangkap ular yang masuk ke rumah orang. So ada banyak sangat benda, tapi yang paling sinonim bila kita kata bomba, kita akan kaitkan dengan kebakaran. Okay. Kemudian yang ketiga, kita ada HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Point System, ataupun dalam bahasa Melayunya analisis bahaya dan titik kawalan kritikal. Okay. So apa fungsi HACCP? Okay. So HACCP ni dia akan menilai, dia akan menjangka apa kemungkinan bahaya kesihatan yang boleh berlaku terhadap sesuatu produk makanan. Okay. So yang ini HACCP dia fokus pada keselamatan makanan, okay? Keselamatan dan kebersihan makanan. So dia akan ambil langkah kawalan terhadap peringkat atau titik kawalan yang genting. So dari segi makanan ni,
keselamatan makanan, kita akan lihat bahayanya dari 3 segi ataupun 3 aspek. Okey, makanan ini mungkin bahaya biologinya, ataupun bahaya disebabkan kimianya, ataupun bahaya dari segi fizikal. So, dari segi biologi, contohnya adalah keracunan makanan. Okey, makanan yang kita makan menyebabkan kita dapat sakit, okey. Mungkin menyebabkan kita jadi muntah-muntah, cerit-berit dan sebagainya. Dan keracunan makanan ini disebabkan oleh bakteria. Contohnya yang biasa sekali adalah bakteria Salmonella, E. coli dan Bacillus aureus. Okay? Dan punca keracunan makanan ni ada macam-macam. Mungkin disebabkan oleh makanan tu dah tamat tarikh luput, okay? Dah berubah rasa, berubah warna ataupun mungkin pencemaran silang. Kemudian yang kedua, kita ada bahaya kimia. Okay, terdapat pada makanan tertentu dalam bentuk racun serangga atau sisa pembersihan. Mungkin masa contohnya kalau sayuran ke diletak racun serangga terlampau banyak melebihi dosnya. So, dan kemudian tidak dicuci dengan bersih, menjejaskan kita yang makan makanan tersebut. Dan kemudian bahaya dari segi fizikal. Maknanya kita nampak benda tu. Benda asing yang sepatutnya tak ada dalam makanan tapi ada. Contohnya, mungkin anak murid semua pernah jumpa kan, tengah makan mi goreng tiba-tiba jumpa rambut. Tengah makan mi goreng ataupun nasi goreng tiba-tiba ada kayu, ada batu, batu kecil lah kan. Cikgu sendiri pernah jumpa ada brush, ada kerongsang dalam mi goreng. So itu adalah contoh bahaya fizikal. Tak sepatutnya benda tu ada dalam makanan, tapi dia ada dan itu boleh mendatangkan bahaya. Okey. Seterusnya yang keempat, kita ada akta, kualiti dan alam sekitar. Akta ni maksudnya adalah peraturan ataupun undang-undang. So pada tahun 1972 kita dah ada Akta Kualiti dan Alam Sekitar, dah lama dah ada. Okey, di mana akta ini berkaitan dengan pencegahan, penghapusan, kawalan pencemaran dan cara-cara memperbaiki alam sekitar dengan mematuhi piawaian kerajaan. So kerajaan dia dah letak satu piawai ataupun letak satu standard. So semua kena patuhi. Okay? Kalau tak patuhi, kita akan kenakan tindakan. Okay? Seterusnya, kita ada Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara ataupun JPSPN. Okay? Dan tugas JPSPN adalah mengawal selia agar bahan sisa pepejal dan perkhidmatan pembersihan awam beroperasi dengan berkesan, bersepadu, cekap dan menjimatkan kos. Okay? So, sisa pepejal ni apa? Okay, so, sisa pepejal ni adalah apa-apa saja benda yang sisa kan, yang kita dah guna tapi kita nak buang, mungkin sebab rosak ke, sebab dah patah ke, sebab dah tak elok, so kita nak buang. Dan cara kita nak buang tu bukan suka-suka hati buang, buang sana, buang sini, tak boleh. Kita ada caranya supaya pembuangan sisa pepejal itu mematuhi peraturan dan tidak memberi kesan yang buruk terhadap alam sekitar. Okey. Dan kita ada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Okey. Objektifnya menyedia dan memelihara tempat kerja dan sistem kerja yang sihat dan selamat. Okey, di mana JKKP ni akan memastikan semua kaki tangan diberi maklumat, diberi arahan, latihan dan penyeliaan tentang cara macam mana mereka nak menjalankan tugas dengan selamat, cara macam mana mereka nak mengurangkan risiko. Okay, sebenarnya setiap pekerjaan ada risiko dari segi bahaya, tapi kita nak kurangkan, kita nak elakkan. Jadi kita akan beri latihan, kita akan beri tunjuk ajar kepada pekerja supaya kemalangan boleh diminimalkan, atau kalau paling bagus langsung tak ada berlaku kemalangan. Okey. Dan kita ada kualiti alam sekeliling untuk buangan terjadual 2005. Okey, di mana ini dia merangkumi cara-cara bagaimana kita nak mengurus sisa bahan pepejal, termasuk
77 kategori bahan buangan terjadual dari proses awal sehingga akhir. So kita dah gariskan bagaimana cara nak urus, buang di mana, macam mana sebelum buang perlu dibungkus, bungkus dengan apa, okey, siapa yang bertanggungjawab, semua dah ada daripada awal sampai akhir. Kenapa kena buat macam tu? Sebab kita nak pastikan alam sekitar kita terselamat, tiada berlaku pencemaran dan seterusnya, tidak mendatangkan bahaya dari segi kesihatan dan sebagainya kepada semua penduduk. Okey, so itu semua 7 badan berkanun, NGO dan swasta yang terlibat dalam amalan 3K untuk pekerja. So yang ini ada yang dari segi keselamatan fizikal, ada yang dari segi makanan, segala-galanya. So yang penting sekali, apa saja yang kita buat mesti ada amalan 3K. Keselamatan, kesihatan dan kebersihan. Kita nak elakkan kemalangan dan kita nak diri kita, diri semua pekerja, diri semua rakyat Malaysia sentiasa selamat, sentiasa sihat dan juga sentiasa bersih. Okey. So ini tujuh-tujuh ni kena ingat, dan kena ingat yang penting-penting tu apa fungsi dia dan apa tujuan semua ini diwujudkan adalah untuk memastikan kita semua selamat, sihat dan bersih. Okey. So itu saja untuk hari ini. Kita akan sambung lagi minggu depan di waktu yang sama. Jadi kalau ada apa-apa masalah, boleh berhubung dengan cikgu untuk penerangan lebih lanjut. Sekian saja. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.